aku tuntut di akhirat. Subhanallah, kadang-kadang kalam tersebut keluar daripada hati kita yang membara, hati kita yang marah. Pada setiap hari kita berhadapan dengan suasana yang macam-macam. Ada sahabat-sahabat kita menyakitkan hati kita. Kadang-kadang kita juga menyakitkan hati saudara-saudara kita. Tuan-tuan, subhanallah, belajarlah untuk memaafkan. Tak mampu nak maaf, subhanallah, tak mampu nak maaf. Sakitnya hati, Ustaz. Sakitnya hati, subhanallah. Tuan-tuan, ingat, kita tak mampu untuk memaafkan kesalahan orang. Padahal pada masa yang sama, berapa banyak kita menyakitkan hati orang lain yang kita mengharapkan dia memaafkan kita. Satu hari, tuan-tuan, Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat. Nabi SAW tersenyum hingga nampak giginya. Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Baginda tersenyum sehingga nampak giginya. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang membuat engkau gembira? Apakah yang membuat engkau tertawa? Lalu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua orang lelaki daripada kalangan umatku berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu subhanallah salli ala Muhammad, seorang berkata kepada seorang yang lain, berkata kepada Allah, ya Allah, tunaikan hak aku ke atasnya. Lalu subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, Allah berfirman, berikan kepada saudaramu itu pahala-pahala kebajikan yang kamu ada. Lalu berkata lelaki yang dituntut itu, wahai Tuhanku, tidak ada sesuatu pun daripada amalku yang berbaki. Habis semua telah aku serahkan kepadanya. Lalu lelaki yang menuntut pula berkata, ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, dosa aku ini engkau pindahkan kepadanya. Marah sungguh ni tuan-tuan. Benci sungguh ni. Dosa yang aku ada ni, pindahkan kepada ya Allah. Lalu Anas melanjutkan perkataan Nabi SAW. Lalu pada ketika tersebut, aku melihat Nabi SAW telah mula mengalirkan air mata. Lalu baginda bersabda, sungguh hari itu adalah hari yang sangat berat. Iaitu di hari manusia akan memerlukan orang-orang yang menanggung sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Lalu tuan-tuan, Allah berfirman kepada yang menuntut tadi ni. Dia kata, angkat wajah kamu, angkat pandangan kamu. Diperlihatkan kepadanya keindahan syurga di hadapan matanya. Lalu subhanallah, dia kata, apa yang kamu nampak? Dia angkat kepalanya dan dia melihat subhanallah bangunan-bangunan yang sangat cantik. Bangunan-bangunan dalam syurga yang sangat cantik. Ya Allah, aku melihat bangunan-bangunan dalam istana-istana dalam syurga yang sangat cantik. Ya Allah, untuk siapakah itu? Untuk Nabi manakah itu? Untuk Siddiq manakah itu? Lalu Allah berkata, kepada orang yang mampu membayar harganya. Siapakah yang mampu untuk membayar harganya? Ya Allah, siapakah yang mampu untuk membayarkan? Berapakah harga ya Allah? Lalu Allah menyebutkan, kamulah, kamu, saya nak bayar dengan apa ya Allah? Berapakah harganya ya Allah? Maafkan saudara kamu, maafkan saudara. Ya Allah, subhanallah, hari ini juga aku maafkan dia ya Allah. Lalu Allah berkata, pegang tangannya dan pimpinlah dia untuk masuk ke syurga. Kisah ini tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Nabi SAW kemudian menyebut, kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaiki hubungan kamu sesama dengan manusia. Perbaiki hubungan kamu sesama dengan orang-orang mukmin. Tuan-tuan, jangan disebabkan kebencian kita, dendam kita kepada saudara-saudara se-Islam kita yang akhirnya menyebabkan kita tersadung di hadapan pintu syurga. Jangan sampai ke tahap kita tertahan dalam keadaan menunggu yang penungguan yang begitu lama. Kita tidak mampu untuk masuk syurga padahal kita sudah layak untuk masuk ke syurga Allah. Disebabkan ada satu perkataan yang kita sebutkan waktu hidup di dunia, aku akan tuntut di akhirat. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi seorang yang mampu untuk memaafkan saudara-saudara se-Islam kita. Dan mudah-mudahan dengan kemaafan itu, Allah akan kurniakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.